بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي أكرمنا وجمعنا في هذا المكان المبارك نحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت لنا مناسباتان كريمتان: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج. فالحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا عامرا بالخيرات تتنزل فيه رحمات الله سبحانه وتعالى وتحفه ملائكة الله عز وجل. Beliau Fadilatul Syekh Muhammad Darwish memulai tausiahnya dengan membaca bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacakan salawat sirajiyah. Kemudian beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan itu tidak lain dan tidak bukan perkumpulan itu semuanya dikarenakan kegembiraan kita, perayaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan saat ini di dalam dua acara yang sangat istimewa, yaitu acara Isra Mi'raj dan juga Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita semuanya perkumpulan ini, dan beliau berdoa kepada Allah semoga perkumpulan kita ini dijadikan oleh Allah perkumpulan yang diberkahi, perkumpulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah, yang Allah turunkan kasih sayang Allah, dan juga diliputi oleh malaikat-malaikat kasih sayangnya. وأشكر أخي فضيلة الشيخ مصطفى على ما تفضل به من كلمات منورة عالية في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما قاله جميل، ومن أجمل ما فيه تنزيه جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاصي والذنوب، فجزاه الله خيرا على ما نفع وجاد وتفضل. Kemudian beliau berterima kasih kepada Syekh Mustafa Abdul Nabi sebagai pembicara pertama karena telah menyampaikan materi yang luar biasa, istimewa, dan semuanya indah kata beliau. Tapi di antara materi yang beliau sampaikan itu yang paling indah adalah materi tentang fakta bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu terbebas daripada kemaksiatan dan dosa. Artinya maksum, baginda Nabi tidak mungkin punya dosa, baginda Nabi tidak mungkin punya kesalahan yang mengandung dosa. Nah, وتتمة لما قال جزاه الله خيرا، أذكر مسألة وهي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا منزه عن الخطأ في اجتهاده، كما ذكر المحققون من العلماء، وكما ذكر هذا القول ونصره وأيده سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه وأرضاه، فهو يذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا الحق، وإذا اجتهد في أي أمر من الأمور
فإن اجتهاده لا يكون إلا صوابا وحقا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Dan kata beliau menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa tadi. Beliau ingin menyebutkan satu permasalahan, bahwa tidak hanya baginda Nabi itu tidak hanya terbebas daripada dosa, maksum, tapi baginda Nabi itu seandainya beristihad pun maka istihadnya tidak akan pernah salah. Dan ini pendapat ini dikukuhkan oleh para ahli tahqiq. Di antara yang mengukuhkannya adalah Syekh Abdullah Sirajuddin yang mengatakan semua istihad baginda Nabi itu tidak akan pernah salah, tapi yang menjadi fakta istihadnya adalah selalu benar. هذه المعجزة العظيمة معجزة الإسراء والمعراج دالة على عظم قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الله عز وجل رفعه إلى السماوات العلى وأراه الآيات الكبرى ووصل إلى أماكن ما وصلها أحد من البشر. فهذه المعجزة العظيمة تدل دلالة كبيرة على عظم قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini artinya Isra Mi'raj itu adalah mukjizat bagi Nabi yang sangat agung, yang menunjukkan agungnya pangkat baginda Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat baginda Nabi atau mengisrakan, memi'rajkan baginda Nabi ke langit 1, 2 dan seterusnya sampai ke tempat yang mana tempat itu tidak pernah sampai atau tidak pernah sampai kepadanya siapapun selain baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya hanya baginda Nabi yang sampai kepada tempat itu, makhluk lain tidak pernah sampai malaikat Jibril pun tidak pernah sampai ke tempat itu. Dan tidak hanya itu, baginda Nabi diperlihatkan ayat-ayat, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa baginda Nabi memiliki maqam, kedudukan, pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك فإننا مأمورون بتعظيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما نعلم أن الله عز وجل رفعه ورقاه هذه المقامات العالية، فهذا يعني أننا مطالبون بتعظيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام الجليل القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وهذا كتاب جليل عظيم القدر، كان العلماء يكتبونه بماء الذهب تعظيما لهذا الكتاب الجليل. فمما قاله في ذلك القاضي عياض رحمه الله قال: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته، كما عظمه الصحابة الكرام فنحن مأمورون بتعظيمه صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, kalau dikata beliau, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan beliau. Kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat baginda Nabi, maqam baginda Nabi ke derajat yang sangat tinggi yang tidak bisa dimiliki oleh selain beliau. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita semua dipinta untuk mengagungkan baginda Nabi, diperintah, dituntut untuk mengagungkan baginda Nabi. Bahkan Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Syifa, kitab Syifa ini kitab yang pernah dikaji gurunda kita di Ramadan. Nah, kitab Syifa ini kata Syekh Muhammad Darwish, ini penting pengetahuannya. Kitab yang para ulama dulu
menulis atau menyalin kitab itu dengan tinta emas. Kenapa? Karena saking luar biasanya isi daripada kitab ini dalam mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikatakan oleh Imam Qadhi Iyad di kitab Syifa tersebut, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kemuliaan baginda Nabi, memuliakannya, mengagungkannya setelah beliau wafat sama dan harus sebagaimana saat beliau hidup. Artinya saat beliau hidup kita wajib memuliakan baginda Nabi. Kalau beliau sudah wafat sama saja, tidak berkurang kewajiban kita dalam memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat begitu luar biasa mengagungkan baginda Nabi, maka kita juga sama memiliki kewajiban untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. ونقل القاضي عياض في كتابه الشفاء عن الإمام الكبير عبد الرحمن بن مهدي، نقل عنه أنه كان هذا المحدث الكبير قال: كان إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت لا يتكلم أحد. إذا قرئ حديثه صلى الله عليه وسلم لا يسمح لأحد بالكلام. وكان هذا الإمام الجليل يقرأ قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ويقول: هذا يجب الإنصات، هذه الآية تعني أنه يجب الإنصات عند قراءة حديثه كما يجب له عند سماع قوله، أي لو كنت حاضرا في مجلسه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ألا يجب عليك الإصغاء؟ قال كذلك يجب عند سماع وقراءة حديثه صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam menukil satu pendapat dari seorang muhaddits yang agung, Al-Imam Abdurrahman Mahdi. Beliau mengatakan bahwa Imam Abdurrahman Mahdi ini kalau membaca hadis maka beliau memerintahkan semua yang hadir untuk diam. Tidak ada yang boleh berbicara sedikit pun di saat hadis baginda Nabi dibacakan oleh beliau. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran sebagai dasar apa yang beliau lakukan tadi, yaitu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian mengangkat suara di atas suaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian mengatakan, sebagaimana kita wajib mendengarkan sabda-sabdanya baginda Nabi, seandainya beliau ada, seandainya kita mendengar langsung, maka begitu pula kita wajib untuk mendengarkan hadis-hadisnya baginda Nabi walaupun melalui perantara, walaupun yang membacanya adalah para ulama. Jadi kewajibannya tidak berubah, kewajibannya tetap sama. Sampai kata beliau, kalau seandainya kita hadir di depan baginda Nabi, kemudian baginda Nabi bersabda, berbicara, apakah ada di antara kita itu yang akan bicara? Jawabannya tentu tidak. Kita semuanya akan betul-betul mendengarkan sabdanya baginda Nabi. Maka sama dalam hal ini saat kita mendengar sabdanya baginda Nabi, hadis-hadisnya baginda Nabi yang dibacakan oleh para ulama, kewajibannya juga kita harus memuliakan, menghormati, dan diam mendengarkan. ومن الصور العجيبة في الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي ذكرها الشيخ علي جمعة حفظه الله. ذكر أنه كان هناك عامل في المسجد النبوي يعمل، وكان يدق مسمارا في الجدار، فيخرج صوت من هذا المسمار عند دقه، وإذا برجل صالح من الصالحين المتأدبين يجلس في المسجد النبوي. قال لهذا العامل، قال له: هذا لا ينفع أن يخرج هذا الصوت، بل ينبغي أن تضع فوق المسمار قطعة قماش أو شيء يمنع
ارتفاع الصوت، فهذا العامل كان من المتأدبين استجاب لذلك. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا الأدب العالي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menceritakan tentang cerita-cerita atau gambaran-gambaran yang menakjubkan tentang bagaimana adab terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bercerita, dan cerita ini diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah, bahwa di suatu hari di Masjid Nabawi ada seorang amil itu tukang pekerja yang sedang membenahi atau menggunakan palunya memukul paku, sehingga terdengar suara yang berisik, tidak nyaman. Kemudian di dalam Masjid Nabawi tersebut ada orang soleh yang sedang duduk, dan kemudian beliau berkata kepada pekerja tadi, tukang tadi itu, tidak, sungguh apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Harusnya kamu meletakkan kain di atas paku itu, kemudian baru kamu pukul supaya tidak keluar suara. Supaya tidak keluar suara. Ini masjidnya baginda Nabi, harus ada adabnya, harus ada tata keramanya. Nah, akhirnya Masya Allah, memang tukangnya, pekerjaannya beradab sekali, sehingga dilakukanlah. Maka kata beliau, lihatlah bagaimana adabnya seorang amil tadi, tukang tadi, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga lihat juga bagaimana ulama tadi mengingatkan pentingnya adab terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. ومن الصور البديعة أيضا في الأدب العجيب مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما نقله القاضي عياض عن الإمام عبد الله بن المبارك. هذا كان من أتباع التابعين، وكان محدثا وفقيها عظيم القدر. يذكر هذا الإمام عبد الله بن المبارك قال: كنت عند مالك، عند الإمام مالك صاحب المذهب، إمام المذهب المالكي. قال: وهو يحدثنا، كانوا يسمعون منه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذا المجلس الإمام مالك لدغته عقرب 16 مرة وهو يصبر ولا يقطع المجلس. فلما انتهى المجلس سأله سيدنا عبد الله بن المبارك، قال: يعني رأينا منك عجبا، وهو أن لونك يتغير وتصفر ويظهر عليك الألم، ما الذي حدث؟ قال: نعم، لدغتني عقرب 16 مرة، ولكني صبرت إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara cerita yang sangat menakjubkan tentang adab terhadap baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang dinukil oleh Imam Qadhi Iyad dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Beliau termasuk atba' tabi'in, generasi setelah tabi'in. Beliau adalah seorang imam ahli fikih dan juga imam ahli hadis. Imam Ibn Mubarak ini berkata bahwa suatu hari aku duduk di majelisnya Imam Malik. Imam Malik ini adalah imam mazhab Maliki, gurunya imam kita semua Imam Syafi'i. Imam Ibn Mubarak mengatakan Imam Malik itu membacakan hadis di depan kita semuanya. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi pucat, seakan-akan orang yang sedang menahan sakit begitu. Pun demikian Imam Malik masih melanjutkan membaca hadisnya sampai majelis selesai. Setelah majelis selesai, Imam Abdullah bin Mubarak memberanikan diri untuk bertanya pada Imam Malik, apa gerangan yang terjadi? Aku melihat kamu kok wajahmu berubah menjadi pucat, ada apa sebetulnya? Maka Imam Malik mengatakan, aku digigit 16 gigitan. Oleh apa? Oleh seekor kalajengking. Kemudian
Kalau begitu kenapa nggak berhenti? Kata Imam Malik, semua itu aku lakukan demi mengagungkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الإمام عبد الله بن المبارك الذي يروي هذه الحادثة هذا إمام عظيم القدر، تكلم عنه الإمام النووي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يتحدث عن هذا الإمام سيدنا عبد الله بن المبارك فيقول في حقه كلمات عظيمة، يقول عنه الذي تستنزل الرحمة بذكره، يعني رحمة الله تنزل إذا ذكر هذا الإمام عبد الله بن المبارك. قال وترتجى المغفرة بحبه، ترتجى المغفرة بحبه، فهذا وصف عظيم من هذا الإمام الجليل. ولذلك نحن في هذا المجلس نسأل الله أن نكون قد تعرضنا لرحمات الله بذكر هذا الإمام، وأيضا نحن نعلن أننا نحب هذا الإمام عبد الله بن المبارك، عسى أن ننال المغفرة كما بشر بذلك الإمام النووي رضي الله عنه. Beliau menceritakan tentang siapa Imam Abdullah bin Mubarak ini. Beliau mengatakan Imam Abdullah bin Mubarak ini adalah imam yang memiliki kedudukan sangat agung. Bahkan sekelas Imam Nawawi sekalipun sangat memuji, mengagumi, menyanjung beliau. Suatu ketika Imam Nawawi pernah mengatakan tentang Imam Abdullah bin Mubarak ini, bahwasanya Imam Abdullah bin Mubarak ini adalah orang yang mana kasih sayang Allah diharapkan diturunkan di saat kita menyebut namanya. Jadi dengan menyebut namanya saja, karena saking soleh dan luar biasanya Abdullah bin Mubarak ini, kita berharap Allah limpahi kita semuanya rahmatnya. Kemudian turtajal maghfirah li hubbi, dan ampunan Allah itu diharapkan sekali akan diberikan kepada kita kalau kita mencintainya. Berarti kalau begitu kata beliau, dengan majlis ini dan di majlis ini kita menyebut nama beliau, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga, dan kata beliau, majlis ini pula menjadi sarana kita semuanya untuk memproklamirkan kecintaan kita, mengumumkan kecintaan kita terhadap Imam Abdullah bin Mubarak ini, yang mana menurut Imam Nawawi, dan kita sangat mengagungkan Imam Nawawi tentunya, menurut Imam Nawawi siapa yang mencintai beliau maka potensi besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. هذا المجلس المبارك مجلس عظيم وفيه الخير الكثير، فهنيئا لكم أيها الإخوة حضوركم في هذا المجلس. حضوركم في هذا المجلس دليل حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يعظم في قلوبنا هذا الحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan majlis ini adalah majlis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan. Maka beruntunglah kita semuanya yang hadir di majlis ini, karena kehadiran kita di majlis ini adalah bukti bahwa kita cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka kita memohon kepada Allah, semoga dengan hadirnya kita di majlis ini, Allah tambah kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan hadirnya kita di majlis ini, kecintaan terhadap baginda Nabi semakin agung di hati kita semuanya. ومن ثمرات حضورنا في هذه المجالس إخواني، من ثمرات حضورنا في هذا المجالس أن نقوم بعمل يرضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الأعمال إلى قلبه طلب العلم. وأنتم أيها الإخوة
ربنا عز وجل من عليكم وعلينا جميعا بهذا العالم الجليل شيخنا الشيخ بويا يحيى حفظه الله. هذا عالم جليل تلقى علمه عن شيوخ فضلاء، فهو ذو علم صحيح متين ودعوة عظيمة. فلذلك أنا أنصحكم أيها الإخوة أن تحضروا دروسه إذا تيسر لكم الحضور المباشر في المجالس أو سماع الدروس، فدروسه كثيرة مسجلة بفضل الله عز وجل. والدين النصيحة أيها الإخوة، وأنا لكم ناصح، لأننا في زمان كثرت فيه التسجيلات والدروس التي فيها الضلال والضياع. كثير أولئك الضالون المضلون في هذا العصر، اليوتيوب وأمثاله مليء بأهل الضلال. ولكن أيها الإخوة الآن أنتم الحمد لله ربنا عرفكم على هذا العالم الجليل، فاشربوا من هذا النبع الصافي وتابعوا دروسه، إن شاء الله تنتفعون نفعا عظيما ويسلم دينكم. ونسأل الله أن ينفعنا به وأن ينفع الأمة به وأن يعينه وأن يجعلنا جميعا عونا له في دعوته وأعماله. جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. Beliau mengatakan di antara buah daripada hadirnya kita di majelis ini adalah kita melakukan amalan yang membuat baginda Nabi Muhammad SAW ridho terhadap kita. Dan amalan yang membuat baginda Nabi ridho itu banyak. Di antara yang paling beliau senangi adalah menuntut ilmu. Dan kata beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya harus bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita semuanya seorang guru, yaitu gurunda kita Buya Yahya, yang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, yang mengambil ilmunya dari guru-guru yang sangat istimewa dan luar biasa. Beliau ahli ilmu, beliau juga ahli dakwah. Dan kata beliau, oleh karenanya aku memberikan nasihat, karena agama adalah nasihat. Dan aku ini memberikan nasihat kepada kalian semuanya, pada kita semuanya, agar senantiasa hadir dalam majlis-majlis beliau. Seandainya kita tidak bisa hadir pun dalam majlis-majlis beliau, minimal kita dengarkan ilmu-ilmu beliau, kajian-kajian beliau melalui media sosial. Karena kajian-kajian gurunda kita di-upload atau ada di media sosial. Nah, kemudian kata beliau, betapa banyak kesesatan-kesesatan. Orang-orang yang sesat, yang tidak pantas untuk berbicara ilmu. Dan itu sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah, kita semuanya diberi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah guru mulia yang jelas sanad keilmuannya, mulia akhlaknya, luar biasa semangat dakwahnya. Oleh karena itu sekali lagi kata beliau, ayo pegangi beliau, pegangi manhajnya. Manhajnya adalah manhaj yang benar, manhaj yang lurus, tinggal kita semua pegangi. Dan beliau memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gurunda kita ini ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, dakwahnya menjadi dakwah yang berkah, yang tersebar, yang bermanfaat, dan semoga Allah jadikan kita semua bersama beliau dalam dakwah-dakwahnya, bisa membantu dan mengiringi dakwah-dakwah beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sebaik-baiknya imbalan kepada gurunda kita Buya Yahya. Nah. وأخيرا انتهى الوقت، لكن أخيرا أحب أن أنصح نفسي وإياكم بملازمة قراءة الصلاة السراجية، فهي من أسباب قضاء الحاجات وتيسير الأمور، وقد جربها كثيرون ووقعت
حصلت لها بشائر عظيمة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تجدونها مسجلة مع الصوت والترجمة في بعض المواقع لهذا المعهد الكريم، ونسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. Terakhir kata beliau, ini nasihat untuk diri beliau sendiri dan untuk kita semuanya, agar kita senantiasa membaca satu solawat, namanya solawat Sirajiyah, yang dibaca oleh beliau di awal tadi. Solawat Sirajiyah ini memiliki keistimewaan, bagi yang membacanya, mendawamkannya akan diqadha hajat-hajatnya, artinya akan dikabulkan hajat-hajatnya. Dan ini sudah terbukti, dibuktikan, dicoba oleh banyak sekali dari kalangan kaum muslimin dan menemukan khasiat tadi itu. Dan kata beliau, yang ingin mengamalkannya, recordingnya ada, rekamannya ada, dan di pondok ini juga ada rekamannya plus lengkap dengan terjemahnya. Dan terakhir kata beliau, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Walhamdulillahirabbil alamin.